Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung subtopik 10.3 amalan dalam melestarikan alam sekitar. Amalan yang menyumbang kelestarian alam sekitar sebenarnya bertujuan untuk nak memastikan penggunaan sumber-sumber semula jadi adalah mencukupi buat masa ini dan juga untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di bumi termasuk manusia lah. Okay. So sebab tu kita nak kita nak buat amalan-amalan ini supaya alam sekitar kita cukup bukan sahaja untuk masa ini, untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa hadapan, untuk generasi akan datang. Okay. Dalam melestarikan alam sekitar, amalan-amalan yang diambil perlulah berkait dengan langkah mengelakkan pencemaran alam. Okay. Dalam amalan tersebut, kita sentiasa lakukan amalan untuk mengelakkan pencemaran alam, untuk nak melindungi kapasiti ekosistem dan juga untuk nak elakkan pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia ataupun menjejaskan kualiti hidup. Jadi amalan-amalan ini memastikan alam sekitar kita, ekosistem kita berada dalam keadaan yang baik. Okey, so ini adalah senarai amalan yang menyumbang kepada kelestarian alam dan amalan-amalan ini mesti diamalkan oleh kita lah khususnya. Okay, contohnya pengangkutan mesra alam yang tak menjejaskan alam sekitar, penjimatan penggunaan tenaga, konsep 5R, penggunaan tenaga alternatif ataupun tenaga yang boleh diperbaharui yang tidak akan habis, pengurusan sisa domestik dan toksik supaya dia tidak mencemarkan alam sekitar, kawalan biologi. Okay, kawalan biologi ni biasanya untuk nak elakkan penggunaan baja kimia yang akan merosak, mencemarkan air dan alam sekitar. Penjimatan penggunaan air. Okey, kita tengok satu persatu. Pengangkutan mesra alam. Pengangkutan mesra alam ini adalah menggunakan pengangkutan yang tidak menggunakan petrol, plumbum, bahan api fosil. Okay, contohnya basikal kan yang tidak menggunakan bahan api fosil yang mencemarkan alam sekitar ataupun yang sebab bahan api fosil itu sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan akan habis. Jadi pengangkutan mesra alam ini adalah seperti basikal, kenderaan berkuasa hibrid dan elektrik. Selain daripada itu, kita juga boleh mengamalkan amalan carpool kan ataupun berkongsi kereta supaya penggunaan bahan api fosil jimat dan dia selain daripada itu dia tidak membebaskan gas-gas yang boleh mencemarkan alam sekitar. Di mana kita tahulah kan bila exhaust membebaskan asap-asap, membebaskan gas-gas yang boleh mencemarkan alam sekitar. Selain daripada itu, selain daripada berkongsi kereta, kita juga digalakkan untuk menggunakan kenderaan awam seperti bas, komuter, monorail, LRT, ETS dan sebagainya. Okey, seterusnya penjimatan penggunaan tenaga. Sumber tenaga elektrik yang utama adalah daripada pembakaran bahan yang tidak boleh diperbaharui iaitu seperti bahan api fosil kan. Jadi penggunaan tenaga elektrik secara berhemat ini adalah untuk nak kurangkan pembebasan gas karbon monoksida iaitu gas yang menyebabkan pencemaran
alam. Sebab tu kita nak jimatkan penggunaan tenaga. Okey, seterusnya adalah konsep 5R iaitu retain, fikir semula, repair, baiki semula benda-benda, bahan-bahan yang boleh digunakan lagi, reuse, guna semula, reduce, kurangkan, recycle, kitar semula. So 5R ini adalah wajar diamalkan untuk mengekalkan kelestarian alam. Okey. Kita fikir balik, kalau yang boleh guna kita baiki semula, jangan terus buang contohnya. Sebab bila kita buang, ia akan menjejas, ia akan memberi kesan kepada alam. Okay? Kepada alam sekitar kita. Reuse, reduce, recycle. Okay? So ini adalah konsep nak melindungi, memastikan kelestarian alam. Okey, seterusnya adalah penggunaan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui, iaitu tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi. Sumber ini tidak akan habis. Okey. Yang akan habis tu adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil. Okey. Tenaga yang boleh diperbaharui bermaksud tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi seperti matahari, angin, ombak, air, geoterma dan biogeosim. Tenaga-tenaga ini biasanya lebih bersih, mudah dan juga selamat. Okay, bukan sahaja selamat untuk manusia tetapi juga untuk alam sekitar. Seterusnya, pengurusan sisa domestik dan sisa toksik. Okay, sisa domestik inilah yang kita hasilkan setiap hari ni, sampah-sampah kan. Jabatan Alam Sekitar diberikan kuasa untuk menyelaras aktiviti pembuangan sisa buangan, menetapkan had maksimum pengeluaran sisa buangan, mengawal peresenan jenis bahan buangan, kandungan, jumlah dan kesan bahayanya, kemudian menjalankan upcycle bahan sisa dapat mengurangkan sisa buangan ke tempat pelupusan sampah. Jadi, walaupun ini adalah kuasa yang diberikan kepada Jabatan Alam Sekitar, tetapi kita masih boleh mengawal bahan buangan ke tempat pelupusan sampah dengan memastikan bahawa penggunaan bahan-bahan yang kita nak buang itu adalah yang selamat. Contohnya sekarang ini kita dah tak ada penggunaan polystyrene. Sebab polystyrene itu bila dibuang, bila sampai ke tempat pelupusan sampah, ia akan membebaskan gas-gas yang tidak baik, yang tidak elok kepada alam sekitar. Jadi kita dah selamat dekat situ sebab kita dah kurangkan penggunaan polystyrene. Okey, selain daripada itu, sebab tu kalau kita tengok sekarang penggunaan bekas-bekas yang boleh diguna semula. Contohnya kalau kita pergi kedai makan, kita bawa bekas kita sendiri. So kita boleh gunakan. Tak adalah kita akan buang bekas-bekas tersebut. So kat situ sebenarnya secara tak langsung kita dah menyelamatkan alam sekitar kita. Itulah antara contohnya. Okey, seterusnya kawalan biologi. Kawalan biologi contohnya di sawah padi. Okey, sawah padi contohnya banyak tikus kan. Biasanya kalau kita tak guna kawalan biologi, petani akan gunakan kaedah kimia lah. Kaedah kimia ini sebenarnya akan merosakkan alam. Jadi kaedah biologi ini ataupun kawalan biologi ini adalah cara nak kawal populasi haiwan perosak dengan menggunakan musuh semula jadi. Contohnya kita lepaskan burung hantu di kawasan sawah padi tersebut. Jadi burung hantu akan makan perosak itu, contohnya tikus. Jadi tak adalah petani tersebut gunakan bahan kimia. Just gunakan
burung hantu saja. So ini adalah dikatakan musuh semula jadi ataupun kaedah kawalan biologi. So dah selamatlah sikit alam kita. So cara ini dapat mengurangkan penggunaan racun serangga. Okay. Last sekali adalah penjimatan penggunaan air. Guna semula air terpakai ataupun air hujan untuk menyiram pokok dan mencuci kenderaan. Kan? Contohnya air hujan yang kita tadah dekat kawasan rumah itu kita boleh gunakan untuk siram pokok. Instead of kita ambil daripada air lain lagi, air daripada paip untuk nak siram pokok, untuk nak basuh kereta kan. So kita guna semula air. Okey, seterusnya kita tengok status security makanan di Malaysia. Okey, security makanan diterjemahkan sebagai jaminan. Okey, jaminan makanan yang merujuk kepada jaminan ketersediaan makanan, jaminan capaian makanan dan jaminan penggunaan makanan. Banyak jaminan ya. Nak sedia, kemudian nak dapatkan, nak capai, kemudian guna makan. Okey, komponen security makanan ini terbahagi kepada 4 lah. Ketersediaan makanan, akses makanan bagi nak peroleh tersebut, penggunaan makanan dan juga kestabilan makanan. Okey, ketersediaan makanan adalah keupayaan untuk nak dapatkan bekalan makanan yang mencukupi dengan kualiti yang baik dalam pasaran domestik maupun bekalan makanan yang diimport. Maksudnya nak pastikan makanan di Malaysia ini adalah mencukupi. Bukan saja mencukupi tapi dengan kualiti yang baik. Okey, seterusnya adalah akses makanan. So, akses makanan ini adalah memastikan makanan mudah diperoleh bagi nak menampung keperluan diet yang bernutrisi. Okay. Seterusnya, penggunaan makanan adalah kemampuan untuk nak dapatkan nutrien yang cukup melalui makanan, air yang bersih serta pemprosesan dan penyediaan makanan. Seterusnya adalah kestabilan makanan. Setiap individu mempunyai akses untuk mendapatkan makanan berkhasiat yang mencukupi pada setiap masa. So ini adalah komponen security makanan di Malaysia. Okay. Seterusnya adalah halal. Halal merupakan elemen penting dalam nak menentukan status security makanan di Malaysia lah. Makanan halal mesti dihasilkan dalam persekitaran yang bersih. Bukan sahaja halal ini sebenarnya bukan sahaja didapat disebabkan oleh kandungan makanan itu tak ada benda haram. Selain daripada itu juga dilihat persekitaran yang bersih. Nak dapat logo halal, nak dapat sijil halal itu. Okay, bukan sahaja kandungan yang ada dalam makanan, tapi cara penyediaan juga diambil kira. Okay. Makanan halal mesti dihasilkan dalam persekitaran yang bersih dengan kaedah yang menitik beratkan kebersihan dan ketertiban dalam proses pembuatannya. Mesti tertib ikut susunan yang betul. Halal merangkumi semua perkara bermula dari ladang sehingga ke produk akhir makanan. Okay? Bukan senang nak dapat produk sijil halal ini. Okay? Panduan lain yang dilaksanakan bagi menentukan security makanan ialah Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Kedua-dua panduan ini menekankan proses
pembuatan makanan yang berkualiti, yang bersih, yang sihat dan juga selamat. Okey, akhir sekali adalah dasar padi dan beras negara. Sejak sebelum merdeka lagi, dasar sekuriti makanan telah dilaksanakan di Malaysia melalui dasar padi dan beras negara. Namun dasar ini hanya memberikan penekanan kepada penghasilan beras sahaja. Selepas berlaku krisis makanan dunia, kerajaan telah menggubal dasar jaminan bekalan makanan negara pada tahun 2008. Sebelum ni untuk padi dan beras sahaja. Tapi sejak berlakunya krisis makanan dunia, kerajaan Malaysia telah nak mengubarkan dasar jaminan bekalan makanan negara. So, tu yang ada sekuriti tu. Dasar ini memberikan jaminan sekuriti makanan yang mencukupi bagi penduduk di Malaysia. Okay? Sebab tu kita dengar kalau dalam berita ke apa kan, selalu ditekankan makanan adalah mencukupi di Malaysia. Sebab macam mana dia boleh cakap makanan mencukupi di Malaysia ini? Disebabkan oleh daripada sekuriti makanan inilah. Okay? Sekuriti makanan ini yang buat kerja dia kan. So, dia akan dapat tahulah makanan untuk penduduk Malaysia sekarang ini adalah mencukupi. Maksudnya mencukupi, makanan yang mencukupi itu merangkumi makanan yang berkhasiat, yang bersih, yang bernutrien. Okay? So, sampai situ sahaja untuk subtopik 10.3 hari ini. Okay, jumpa lagi dalam subtopik seterusnya. Terima kasih.